Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hadapan slide kami. Nama majalah kami adalah Jelajah Kuala Lumpur. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu Muhammad Syazwan bin Hassan, saya sendiri, dan Muhammad Wazif Awad bin Jamaluddin, Muhammad Firdaus bin Ahmad Sabari, Muhammad Alif bin Razali dan Sulaiman bin Sa'ari. Di slide yang kedua pula, saya akan menerangkan tentang deskripsi bidang tugas yang telah dibahagikan kepada setiap ahli kumpulan, iaitu yang pertama, Muhammad Syazwan bin Hassan, saya sendiri. Saya membuat cover page hadapan dan belakang dan mencadangkan software dan aplikasi untuk digunakan, membuat slide dan mengedit video, mencari maklumat tentang bangunan yang menarik di KL. Seterusnya, untuk Muhammad Firdaus bin Ahmad Sabari pula, beliau mencari gambar yang sesuai untuk diletakkan di cover page hadapan dan belakang, mencari maklumat tentang makanan menarik di KL dan mencadangkan tajuk majalah yang sesuai untuk diletakkan di majalah kami lah. Untuk Muhammad Alif bin Razali pula, beliau mencadangkan jenis tulisan yang sesuai digunakan, mengumpulkan maklumat ahli kumpulan dan membuat semakan, mencari maklumat tentang tempat bersejarah di KL dan mencari majalah-majalah di internet untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Untuk Sulaiman bin Sa'ari pula, beliau memilih tema yang sesuai untuk digunakan di majalah, mencari maklumat tentang taman-taman yang menarik di KL, memberi cadangan dalam membuat slide, memberi idea dalam memilih gambar yang sesuai untuk diletakkan dalam setiap majalah. Untuk Muhammad Wazif Awad bin Jamaluddin pula, beliau membuat double check di setiap page majalah, mencadangkan aplikasi yang sesuai untuk mengedit video, mencari maklumat tentang masjid-masjid yang menarik di KL, membahagikan tugas kepada setiap ahli kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Ahmad Sabahari dari kelas di PSU 4A. Saya akan terangkan tentang proses penyediaan majalah yang telah kami lakukan secara berkumpulan. Pada tarikh 1 hari bulan 10, kami berkumpul dan berbincang untuk membuat pemilihan tajuk majalah. 2 hari bulan 10, kami menghantar draft majalah melalui Google Classroom. 10 hingga 20 hari bulan 10, kami mencari maklumat untuk bahagian masing-masing. 21 hingga 22 hari bulan 10, kami membuat perbincangan untuk memilih tema yang bersesuaian. 22 hingga 27 hari bulan 10, kami mula membuat majalah mengikut bahagian masing-masing. 28 hingga 31 hari bulan 10, ketua mengumpulkan semua maklumat yang diperoleh dari ahli kumpulan. 1 hingga 10 hari bulan 11, ketua membuat penyemakan maklumat yang diberikan dari ahli kumpulan. 11 hingga 15 hari bulan 11, kami membuat semakan terakhir dan sedia untuk perbentangan. Seterusnya, seperti yang kita dapat lihat, ini antara sos kopi majalah yang telah siap, yang dilakukan oleh 5 ahli kumpulan mengikut kreativiti masing-masing. Ini adalah cover page hadapan majalah kami. Jenis tulisan yang kami pakai untuk tajuk besar iaitu Jelajah. Jenis tulisan Open Sans Extra Bold. Saiz tulisan 88, warna putih. Untuk Kuala Lumpur pula, kami memakai jenis tulisan Libre Baskerville. Saiz tulisan 21, warna putih. Untuk tajuk kecil pula, kami memakai tulisan Open Sans Extra Bold dan saiz tulisan 32, warna putih. Dan di bawahnya pula kami memakai jenis tulisan Libre Baskerville, saiz tulisan 18.2, warna putih. Dan di sebelahnya pula kami memakai jenis tulisan Open Sans Extra Bold, saiz tulisan 18.2,
warna putih juga. Okey, kami memilih gambar ini sebagai cover page hadapan majalah kami kerana ia cantik dan sesuai dengan tajuk yang kami ingin sampaikan, iaitu Jelajah Kuala Lumpur. Dan lagi satu, dia punya tone warna dengan tema yang ingin kami pilih tu sama. Sebab itulah kami pilih gambar ini. Okey, di bahagian satu, bahagian saya memilih menara-menara yang menarik di KL. Saya menggunakan jenis tulisan League Spartan, saiz tulisan 65.6, warna hitam, line height dia 0.95. Untuk jenis tulisan yang kedua, saya menggunakan jenis tulisan Sanchez, saiz tulisan 21, warna hitam, line height dia 1.3. Tema yang saya pilih sebagai page 1 dan 2 saya menggunakan tema putih dan hitam. Okey, di page kedua pula saya akan menceritakan dan memaparkan maklumat tentang bangunan-bangunan yang menarik di KL, antaranya Menara Berkembar Petronas dan Menara Kuala Lumpur. Jenis tulisan yang saya pakai untuk tajuk ialah Archivo Black, saiz tulisan 17.2, warna hitam. Untuk penerangan pula, saya menggunakan jenis tulisan Sanchez, saiz tulisan 10, line height 1.4. Okey, Menara Berkembar Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia ialah sepasang menara yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia sebelum diatasi oleh Burj Khalifa dan Taipei 101. Terdapat jejantas di tengah-tengah menara ini. Semua pelawat yang mahu melawat ke jejantas atas tujuan rekreasi perlu mendapatkan tiket dan pas lawatan. Asalnya tiket yang dikeluarkan adalah percuma, namun atas sebab untuk menjaga kualiti dan piawai sistem penyelenggaraan jejantas dan pelantar pemandangan yang dilihat semakin memerlukan kos yang tinggi, pihak pengurusan jejantas Menara Berkembar Petronas Kuala Lumpur telah mengambil keputusan untuk mengenakan cas lawatan pada harga yang berpatutan. Harga tiket jualan terbahagi kepada dua pakej, iaitu pakej pertama jejantas udara sahaja RM3, warga negara dan kanak-kanak. RM10 bukan warga negara dewasa. Untuk pakej kedua pula, jejantas udara dan pelantar pemandangan RM20, warga negara dan kanak-kanak. RM40 bukan warga negara dewasa. Pelantar pemandangan terletak di tingkat 86, Menara 2 Petronas. Perjalanan ke sana mengambil masa 86 saat dari Balai Berlepas. Balai Berlepas terletak di sekitar jejantas di bangunan yang kedua. Pelawat yang memilih pakej 2 selalunya diberi peluang sehingga 45 minit bagi melengkapkan lawatan jejantas udara dan pelantar pemandangan. So 45 minit tu boleh teropong ke bawah, boleh ambil gambar, boleh tengok pemandangan daripada atas dan sebagainya. Okey, seterusnya iaitu Menara Kuala Lumpur atau lebih dikenali sebagai KL Tower. Ialah sebuah menara terletak di 515 meter dari atas laut dengan ketinggian 421 meter. Menara Kuala Lumpur terletak di kemuncak Bukit Nanas 94 meter dari aras laut. Menara Kuala Lumpur telah dirasmikan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad pada 1 Oktober 1996. Di KL Tower terdapat Skydeck dan Skybox. Harga tiket untuk warga negara ialah RM71 bagi orang dewasa dan RM37 bagi kanak-kanak. Bagi bukan warga negara pula, RM99 bagi orang dewasa dan RM52 bagi kanak-kanak. So, yang saya sertakan di atas adalah gambar Skybox di KL Tower. Ia boleh berjalan di atas cermin dan boleh tengok di bawah dan mengambil gambar dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wazif Awad bin Jamaluddin, nombor metrik DSU 20192481. Page yang ketiga iaitu masjid-masjid yang menarik di Kuala Lumpur. Terdapat dua masjid yang menarik yang menjadi tumpuan di Kuala Lumpur. Antaranya ialah Masjid Wilayah dan Masjid Negara. Jenis tulisan Anton, saiz tulisan 20.8 pt,
warna hitam, line height 1.4. Seterusnya, Masjid Negara. Masjid Negara merupakan masjid kedua terbesar selepas Masjid Wilayah. Ia boleh menampung 15,000 orang dalam satu masa. Masjid ini menjadi tumpuan kepada pengunjung kerana seni bina yang moden, dan terdapat juga 7 makam pahlawan di Masjid Negara ini. Masjid Negara Mayarodot, saiz tulisan yang digunakan 20.3 pt, warna yang digunakan warna hitam, line height ialah 1.35. Page yang keempat ialah Masjid Wilayah. Masjid Wilayah menjadi tumpuan kepada pengunjung kerana ia menggunakan konsep tradisi daripada Ottomaniyah di Turki. Jenis tajuk Archive Black, saiz tulisan yang digunakan 11 pt, warna ialah warna hitam, keterangan Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Razali dari kelas di PHSU 4A. Okey, jadi sekarang ni saya akan terangkan bagaimana proses penyediaan untuk page yang saya buat. Okey, kita lihat pada page yang kelima. Okey, saya menggunakan jenis tulisan pada tempat-tempat bersejarah di Kuala Lumpur itu dengan jenis tulisan Abhaya Libre Extra Bold, dan saiz tulisan yang digunakan adalah 59 pt. Seterusnya, warna yang digunakan adalah white grey yang akan nampak matching sikit dengan gambar background. Seterusnya, line height antara satu perkataan dengan satu perkataan adalah menggunakan line height 1.1 supaya nampak kemas dan teratur. Okay, seterusnya kita lihat pada muka surat ataupun page yang ke-6. Okay, pada page ini, pada tajuk atas sekali saya meletakkan pakej indahnya peninggalan sejarah. Okay, saya mengambil tajuk ini kerana peninggalan sejarah ini memang bila kita kunjungi suatu peninggalan yang bila dilihat sungguh indah dan menarik di hati, sehingga membuatkan hati luluh dan suka melihat keadaannya. Okey, untuk tajuk ataupun tulisan yang digunakan pada tajuk di atas iaitu perkataan pakej indahnya peninggalan sejarah adalah saya menggunakan jenis tulisan Glacial Indifference. Saiz tulisan yang digunakan 17 pt. Warna yang digunakan adalah white, dan line height antara satu perkataan dengan satu perkataan itu adalah 1.7. Okey, seterusnya pada isi yang ditulis pada setiap ataupun pada setiap tempat peninggalan sejarah yang saya kemukakan, ada 3 tempat peninggalan sejarah. Yang pertama adalah Rumah Penghulu Abu Saman. Yang kedua adalah Muzium Telekomunikasi Negara ataupun dikenali dengan nama popularnya adalah Muzium Telekom. Dan yang ketiga, saya meletakkan Muzium Kesenian Islam Malaysia. Ini antara 3 tempat yang bersejarah di Kuala Lumpur. Dan isi yang setiap saya tuliskan ataupun saya lakukan adalah saya menggunakan jenis tulisan Montserrat klasik. Dan saiz tulisan untuk isi itu saya menggunakan 10 pt, dan warna yang digunakan adalah black. Line height antara satu sama lain antara perkataan adalah 1.7. Untuk bahagian saya iaitu page 7 dan 8 yang bertajuk Taman-taman yang menarik di Kuala Lumpur. Jenis tulisan yang saya gunakan iaitu Marta dan Anton, manakala saiz tulisan saya menggunakan saiz 12 dan 38. Warna iaitu warna hitam dan putih. Efek yang saya gunakan ialah shadow. Line height iaitu 1.4. Untuk page 8, saya memberi maklumat tentang taman-taman menarik yang berada di Kuala Lumpur. Yang pertama, Taman Eko Rimba. Taman Eko Rimba di Kuala Lumpur adalah satu-satunya kawasan hutan asli jenis tip-tip terakak pamah yang masih wujud di tengah-tengah ibu kota. Hutan leper ini adalah hutan simpan tertua di semenanjung Malaysia
dan kedudukannya yang strategik dikelilingi bangunan pencakar langit yang menjadikannya penting dalam memainkan peranan sebagai Green Lamp Kuala Lumpur. Nombor dua iaitu Taman Burung. Taman Burung Kuala Lumpur ialah sebuah taman burung Malaysia yang berukuran 20.9 ekar. Ia terletak berhampiran dengan Tasik Perdana Kuala Lumpur, Malaysia. Di sekitar kawasan ini terdapat pelbagai pusat pelancongan lain seperti Taman Rama-Rama, Masjid Negara Taman Bunga Raya, Balai Peringatan Tun Abdul Razak dan Planetarium Negara. Taman burung ini telah dirasmikan oleh Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Siti Bainun binti Muhammad Ali pada 15 November 1991. Mengenai kos tempat yang saya beritahu tadi, iaitu Taman Ekorimba, di sana tidak dikenakan caj dan masuk adalah percuma. Manakala untuk Taman Burung, harga tiket Taman Burung dikenakan caj. Untuk warga negara dewasa RM25, manakala untuk kanak-kanak RM6. Dan untuk pelancong asing, untuk dewasa berharga RM63, manakala untuk kanak-kanak pelancong asing berharga RM42. Jenis tulisan tajuk yang saya gunakan di page 8 iaitu saya gunakan jenis tulisan Open Sans Extra Bold. Saiz tulisan saya menggunakan 21. Warna menggunakan warna hitam, line height iaitu 1.4. Manakala untuk jenis tulisan penerangan saya menggunakan tulisan Sanchez, dan saiz tulisan penerangan iaitu saya menggunakan saiz 10. Seperti yang kita dapat lihat sekarang, ini antara page yang saya buat. Antara jenis tulisan yang saya gunakan Lead, Spartan dan Libra Basket Valley. Saiz tulisan yang saya gunakan 56 dan 26 pt. Warna yang digunakan adalah black. Efek yang saya gunakan plus line height 1.4. Seterusnya page 10. Jenis tulisan Anton, saiz tulisan 40 dan 12 pt. Warna black, line height sama juga 1.4. Ini adalah cover belakang kita orang. Kita orang menggabungkan gambar menara, gambar tempat sejarah, gambar masjid dan gambar makanan tempatan. Kita orang membuat gambar besar seperti ini supaya ia lebih nampak menarik dan apabila orang akan melihatnya akan lebih faham apa yang kita orang sampaikan. Jenis tulisan gagalin. Saiz tulisan yang digunakan 36 pt. Warna ialah warna hitam. Line height 1.4. Okey, jadi saya sebagai wakil kepada kumpulan menerangkan bagaimana apakah software atau aplikasi yang kami gunakan dalam penyediaan majalah kami. Okay, yang pertama, aplikasi untuk kami edit majalah adalah kami menggunakan Canva, dan yang kedua adalah kami menggunakan PowerPoint. Seterusnya kami mencari sumber maklumat berkaitan dengan gambar ataupun isi-isi yang kami kemukakan dalam majalah adalah daripada Google dan website pelancongan. Cabaran ketika kami menyiapkan bahagian masing-masing. Yang pertama iaitu menghadapi masalah internet yang slow sehingga tidak dapat membuat perbincangan secara atas talian. Seterusnya, sukar untuk menyuarakan pendapat secara berhadapan di atas sebab berjauhan.